Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pelaksanaan Akta Parlimen berpenggal tetap secara prinsip disifatkan baik kerana dapat mengurangkan masalah atau isu-isu berkaitan politik dalam tempoh Akta Parlimen itu berlangsung. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata, bagaimanapun dari segi pelaksanaannya di negara ini, ia perlu dilihat secara lebih mendalam. Sistem parlimen ini pernah dilaksanakan di UK, United Kingdom sebelum ini dan apabila adanya sistem ini, dalam tempoh 5 tahun itu, ia parlimen tidak boleh dibubarkan sewenang-wenangnya. Maka, jika ada cadangan pembubaran parlimen, ia perlu dibawa ke Dewan Rakyat untuk diputuskan oleh ahli-ahli parlimen yang lain. Bagaimanapun, saya melihat perkara ini sebenarnya masih dalam kajian di peringkat menteri di Jabatan Perdana Menteri dan saya yakin Datuk Seri Azalina Othman Said akan bawa cadangan ini ke Kabinet selepas ini, kata Anthony yang juga Menteri Pengangkutan. Beliau ditemui pemberita selepas hadir menyaksikan Majlis Pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Perbadanan Aset Keretapi RAC dengan Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang LPNPP di Seberang Jaya di sini hari ini. Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini menyarankan satu rang undang-undang RUU berkaitan Fixed Term Parliament atau penetapan penggal parlimen diwujudkan supaya pembentukan sesebuah kerajaan kekal sehingga akhir penggal atau sebelum pilihan raya umum PRU diadakan. Menurut Ahmad Zahid, saranan tersebut dibuat demi menjamin kestabilan negara supaya kerajaan tidak diganggu oleh percaturan ahli-ahli politik demi kepentingan dan agenda masing-masing. Dalam perkembangan lain, Anthony turut menyela bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempersoalkan kesetiaan masyarakat India di negara ini selain beberapa kenyataan sensitif yang dikeluarkan bekas ahli Parlimen Langkawi itu sebelum ini. Anthony berkata, sebagai seorang pemimpin yang pernah bergelar negarawan, Dr. Mahathir tidak sepatutnya mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Semasa beliau menjadi Perdana Menteri yang keempat dahulu, beliau pernah mencadangkan dan membawa satu visi yang bagi saya adalah cukup baik untuk menyatukan rakyat Malaysia iaitu Wawasan 2020 pada tahun 1991. Dalam visi itu, beliau telah gariskan wawasan tersebut untuk mewujudkan satu negara yang bersatu padu sekaligus membawa kepada pembentukan bangsa Malaysia itu sendiri. Ini beliau nyatakan sendiri dan itu visi dia. Tapi, kenyataannya baru-baru ini adalah bercanggah seolah-olah beliau sendiri telah lupa apa yang beliau hasratkan sebelum ini, ujar beliau. Sebelum ini, Dr. Mahathir dalam sebuah temubual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit India, Tanti TV, dilaporkan mendakwa masyarakat India di Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana masih terikat dengan negara asal mereka. Pelaksanaan Akta Parlimen berpenggal tetap secara prinsip disifatkan baik kerana dapat mengurangkan masalah atau isu-isu berkaitan politik dalam tempoh Akta Parlimen itu berlangsung. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata, bagaimanapun dari segi pelaksanaannya di negara ini, ia perlu dilihat secara lebih mendalam. Sistem parlimen ini pernah dilaksanakan di UK, United Kingdom sebelum ini dan apabila adanya sistem ini, dalam tempoh 5 tahun itu, ia parlimen tidak boleh dibubarkan sewenang-wenangnya.
Maka, jika ada cadangan pembubaran parlimen, ia perlu dibawa ke Dewan Rakyat untuk diputuskan oleh ahli-ahli parlimen yang lain. Bagaimanapun, saya melihat perkara ini sebenarnya masih dalam kajian di peringkat menteri di Jabatan Perdana Menteri dan saya yakin Datuk Seri Azalina Othman Said akan bawa cadangan ini ke Kabinet selepas ini, kata Anthony yang juga Menteri Pengangkutan. Beliau ditemui pemberita selepas hadir menyaksikan Majlis Pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Perbadanan Aset Keretapi RAC dengan Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang LPNPP di Seberang Jaya di sini hari ini. Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini menyarankan satu rang undang-undang RUU berkaitan Fixed Term Parliament atau penetapan penggal parlimen diwujudkan supaya pembentukan sesebuah kerajaan kekal sehingga akhir penggal atau sebelum pilihan raya umum PRU diadakan. Menurut Ahmad Zahid, saranan tersebut dibuat demi menjamin kestabilan negara supaya kerajaan tidak diganggu oleh percaturan ahli-ahli politik demi kepentingan dan agenda masing-masing. Dalam perkembangan lain, Anthony turut menyela bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempersoalkan kesetiaan masyarakat India di negara ini selain beberapa kenyataan sensitif yang dikeluarkan bekas ahli parlimen Langkawi itu sebelum ini. Anthony berkata, sebagai seorang pemimpin yang pernah bergelar negarawan, Dr. Mahathir tidak sepatutnya mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Semasa beliau menjadi Perdana Menteri yang keempat dahulu, beliau pernah mencadangkan dan membawa satu visi yang bagi saya adalah cukup baik untuk menyatukan rakyat Malaysia, iaitu Wawasan 2020 pada tahun 1991. Dalam visi itu, beliau telah gariskan wawasan tersebut untuk mewujudkan satu negara yang bersatu padu sekaligus membawa kepada pembentukan bangsa Malaysia itu sendiri. Ini beliau nyatakan sendiri dan itu visi dia. Tapi, kenyataannya baru-baru ini adalah bercanggah seolah-olah beliau sendiri telah lupa apa yang beliau hasratkan sebelum ini, ujar beliau. Sebelum ini, Dr. Mahathir dalam sebuah temubual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit India, Tanti TV, dilaporkan mendakwa masyarakat India di Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana masih terikat dengan negara asal mereka. Pelaksanaan Akta Parlimen berpenggal tetap secara prinsip disifatkan baik kerana dapat mengurangkan masalah atau isu-isu berkaitan politik dalam tempoh Akta Parlimen itu berlangsung. Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke berkata, bagaimanapun, dari segi pelaksanaannya di negara ini, ia perlu dilihat secara lebih mendalam. Sistem parlimen ini pernah dilaksanakan di UK, United Kingdom, sebelum ini dan apabila adanya sistem ini, dalam tempoh 5 tahun itu, parlimen tidak boleh dibubarkan sewenang-wenangnya. Maka, jika ada cadangan pembubaran parlimen, ia perlu dibawa ke Dewan Rakyat untuk diputuskan oleh ahli-ahli parlimen yang lain. Bagaimanapun, saya melihat perkara ini sebenarnya masih dalam kajian di peringkat menteri di Jabatan Perdana Menteri dan saya yakin Datuk Seri Azalina Othman Said akan bawa cadangan ini ke Kabinet selepas ini, kata Anthony yang juga Menteri Pengangkutan. Beliau ditemui pemberita selepas hadir menyaksikan Majlis Pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Perbadanan Aset Keretapi RAC dengan Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang LPNPP di Seberang Jaya di sini hari ini. Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini menyarankan satu rang undang-undang RUU berkaitan Fixed Term Parliament atau penetapan penggal parlimen diwujudkan supaya pembentukan sesebuah kerajaan kekal sehingga akhir penggal atau sebelum pilihan raya umum PRU diadakan.
Menurut Ahmad Zahid, saranan tersebut dibuat demi menjamin kestabilan negara supaya kerajaan tidak diganggu oleh percaturan ahli-ahli politik demi kepentingan dan agenda masing-masing. Dalam perkembangan lain, Anthony turut menyela bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempersoalkan kesetiaan masyarakat India di negara ini selain beberapa kenyataan sensitif yang dikeluarkan bekas ahli Parlimen Langkawi itu sebelum ini. Anthony berkata, sebagai seorang pemimpin yang pernah bergelar negarawan, Dr. Mahathir tidak sepatutnya mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Semasa beliau menjadi Perdana Menteri yang keempat dahulu, beliau pernah mencadangkan dan membawa satu visi yang bagi saya adalah cukup baik untuk menyatukan rakyat Malaysia, iaitu Wawasan 2020 pada tahun 1991. Dalam visi itu, beliau telah gariskan wawasan tersebut untuk mewujudkan satu negara yang bersatu padu sekaligus membawa kepada pembentukan bangsa Malaysia itu sendiri. Ini beliau nyatakan sendiri dan itu visi dia. Tapi, kenyataannya baru-baru ini adalah bercanggah seolah-olah beliau sendiri telah lupa apa yang beliau hasratkan sebelum ini, ujar beliau. Sebelum ini, Dr. Mahathir dalam sebuah temubual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit India, Tanti TV, dilaporkan mendakwa masyarakat India di Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana masih terikat dengan negara asal mereka.